Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa balik Kita jumpa kembali dalam Tok Alang channel. Seperti yang video saya sebelum ni, kita jumpa dalam rumah je kali ni. Pada video saya yang saya upload sebelum ini, saya cerita mengenai baja tabur, iaitu 3 jenis baja yang para pekebun durian perlu ada lah untuk membantu tumbuh sarang pokok lah. Okey, hari ni kita akan cerita mengenai 2 jenis folia. Dua jenis baja folia ataupun baja cecair, liquid fertilizers. Baja cecair yang kita perlu ada untuk membantu tumbuh sarang pokok kita lah. Okey. Tapi sebelum itu saya ucapkan selamat datang kepada para subscribers dan juga kawan-kawan kita yang masih belum subscribe lagi kepada channel saya, ke Tok Alang channel. Di mana dalam channel ini sebenarnya saya cerita banyak perkara, tapi buat masa ini saya tumpukan kepada kebun durian dulu, sebab itu ialah hobi utama saya. Sebagai hobi je, saya kerja, saya bukan petani sepenuh masa dan juga banyak hobi-hobi lain, perkara-perkara yang saya buat, tapi buat masa ini banyak channel saya ini menumpukan kepada durian. Okey, selamat datang. Dan kepada yang belum subscribe, subscribe je lah, bukannya susah. Okey, support saya. Baiklah, seperti saya janji tadi, 2 jenis baja folia yang kita perlu ada. Kita perlu ada untuk memastikan pokok durian kita tumbuh dengan subur, cepat besar dan sebagainya. Okey, sebelum itu apa tu baja folia? Biasa kita sebut baja folia lah. Folia ni sebenarnya ialah satu perkataan Manangkumi, dipanggil baja cecair, baja cecair ataupun baja air, yang kalau ikut teori dia, kita bancuh baja ni, kita spray, kita sembuh, ataupun kalau orang Indonesia dia kata dia semprot, spray, sembuh, semprot terus kepada daun. Jadi daun dengan struktur daun dan sebagainya tu, kalau dari segi bahasa biologinya, bahasa sains dia ada epidermis, dia ada stomata dan sebagainya tu. Itu kalau tanya anak-anak kita yang belajar sains, dia tahulah. Kita sembuh dan daun ni akan serap. Maknanya direct terus. Kalau baja butir, baja sebatian yang kita tabur tu, akar yang akan serap. Tapi kalau baja folia ini, daun, batang ataupun dahan yang akan serap, kulit pokok akan serap. Tapi lebih kepada daun akan serap, dan straight kepada pokok, straight kepada pokok. Jadi mengikut kajiannya lah, dia kata 8 hingga 10 kali lebih efektif daripada baja akar. Tapi kita jangan agak sangat pada folia, tapi kita tak bagi baja butir dan sebagainya. Okey, jadi lebih kurang begitulah. Kalau orang tanya perlu ke tidak, kalau ada kemampuan, kalau ada duit, ada masa, boleh je, tak ada masalah. Kita sebagai tambahan sebagai tambahan kepada pokok kita. Okey, kelebihan baja folia ni, salah satunya ialah dia fleksibel. Kita tak perlu sangat nak ikut jadual dan sebagainya. Kalau saya, sebab saya kerja, saya bukan kerja sepenuh masa sebagai pekebun, saya ada kerja saya sendiri. Saya balik pun waktu pejabat, kebun pun 40 km daripada rumah. Kadang-kadang kita tak ada masa, balik pejabat, mandi, boleh pergi kebun sejam je, pergi setengah jam, balik setengah jam, di kebun sejam. Jadi kita spray, kita sembuh pokok kita mengikut simptom pokok lah. Ada kadang-kadang kalau saya ada masa, setiap minggu sekali saya akan sembuh. Saya gile-gilekan dan sebagainya lah, saya akan sembuh pokok kita bersama dengan racun serangga lah. Okey, jadi seperti saya terbagi tahu di awal video tadi, kita perlu ada 2 jenis folia. Kalau saya ada 2 jenis je. Saya tak guna banyak-banyak jenis. Sebab folia ini dia sangat jimat. Kita pakai sikit je sebenarnya. Sekali kita beli seliter sebagai contohnya, mungkinlah setahun tak habis. Tengok jumlah pokok. Jadi sebab itu kita tak boleh sangat beli macam-macam jenis. Ini sebagai panduan kalau kita nak beli baja folia, saya ada 2 jenis je. Yang pertama, folia yang berasaskan NPK. Macam video saya yang sebelum ini, yang NPK 15-15, 18-18 tu kan, ingat kan? Kalau kita menanam ni, sentiasa perkataan NPK tu akan keluar. Sebab itu memang asas makanan pokok kita.
Yang pertama, baja berasaskan NPK 18-18-18. Sebab NPK ni kalau dia dah lebih pada 17-18 ni, dia lebih sesuai menjadi baja cecair. Kita beli dalam bentuk kristal, kita kacau dalam air, dia akan larut dalam air, and then kita spray. Ya. Baja, saya suka guna baja 18-18-18, iaitu NPK 18-18-18. Boleh check dalam channel saya ni, dalam playlist All About Durian. Saya pergi dekat playlist saya tu, All About Durian, semua video durian ada dalam tu. Tuan-tuan boleh check mengenai penggunaan baja folia. Saya gunakan baja 18-18-18. Itu yang pertama. Ya, baja 18-18, kita sembuh terus kepada pokok. Biasanya kita sembuhkan sekali dengan racun serangga lah. Racun saya akan buat entry lain pula nanti, video lain. Okey, macam mana kita nak cakap yang kedua. Okey, yang kedua, tadi yang pertama. Yang kedua, folia yang berasaskan, kita panggil organik lah. Organik saya buat dalam penutup gata ni sebab nak kata organik 100% pun mungkin tidak. Sebab tetap ada proses chemical kat situ. Tapi tak ada masalah, bukannya berdosa pakai yang ada chemical pun. Okey, satu lagi ialah yang ini isunya agak bukan sensitif lah, agak tu sikit lah sebab ramai sangat pengeluar, iaitu baja berasaskan organik. Baja cecair berasal organik yang banyak di pasaran, yang menjual online dan sebagainya dalam bentuk 4 liter, 2 liter, 1 liter dan sebagainya tu. Berbagai-bagai jenama. Okey, saya tak nak sebut jenama apa. Tuan-tuan pilih je satu jenama, ikutlah mana-mana saya sebenarnya pandai cakap tu, beli je pada dia satu yang berasaskan organik kan. Yang berasaskan apa tu, yang macam-macam makanan ada dalam tu untuk pokok kita. Beli satu, ya. 1 liter cukup. Kalau pokok sikit lah, sebab lambat nak boleh habis. Kadang-kadang dia letak mungkin 10 ml satu penutup botol je. Sebab baja ni kandungan ni memang sangat mujarab lah sebenarnya. Kita memang sangat sokong lah industri pembuat baja ni. Cuma saya tak berani nak sebut jenama. Nanti dia orang bagi tahu saya promosi jenama tu lah, kawan guna tak betul lah apa semua kan. Jadi pilih sendiri, guna. Itu ya baja yang kedua, baja organik. Baja organik, saya panggil organik lah. Dia dicampur biasanya, campur asid amino, campur ketosan, campur EM. Biasa dengar kan EM kan? Campur, macam-macam dicampur. Jadi beli yang jenis macam tu. Yang pertama tadi memang NPK betul lah, memang pure NPK 18-18. Yang kedua ialah jenis yang organik ini. Okey. Sebab apa saya kata kena beli dua? Untuk keseimbangan, untuk keseimbangan. Jadi macam mana kita nak guna? Tahu kan, kita letak dalam tong, kita spray lah. Itu cara guna je lah. Cuma kita nak buat macam mana ni dua ni? Kalau saya gilirkan. Ada orang dia selesa seminggu sekali dia akan gilirkan. Katalah minggu pertama 18-18-18 NPK tadi, minggu kedua organik yang tadi. Okey. Minggu ketiga 18-18 balik, minggu keempat organik tadi. Ada juga yang lebih jimat, orang yang lebih jimat, dia buat 2 minggu. Okey, 2 minggu. Iaitu minggu pertama 18-18 tadi, NPK tadi. Minggu yang ketiga organik. Lepas tu dia selang 2 minggu pun boleh. Ada satu lagi cara, dia buat ikut bila setiap kali dia sembuh racun serangga ataupun racun kulat, dia akan masukkan folia. Boleh pun, boleh, tak ada masalah. Tapi yang paling eloknya kalau kita dapat pembajaan yang teratur lah, sama ada seminggu sekali kita selang ataupun 2 minggu sekali. Bermaknanya kalau kita selang dalam sebulan 4 minggu, 2 kali dapat baja NPK 18-18-18 dan juga 2 minggu kita dapat ataupun 2 kali kita dapat baja organik. Okey. Jadi kita selang sama ada setiap minggu ataupun setiap 2 minggu. Saya rasa jelas kan? Jelas kan apa yang kita beritahu tadi. Jadi kepada kawan-kawan yang baru menanam pokok-pokok kecil macam saya sebenarnya pokok besar pun ada tapi tak banyak. Saya suka tumpukan pokok kecil sebab niat saya lah untuk berkongsi pengalaman saya menanam daripada kecil. Dan kalau kebetulan cara saya itu salah, mungkin ada kawan-kawan kita bagi pendapat, kita ikut je cara dia, tak ada masalah. Kalau kita berkebun ni, memang kita kena pergi kebun orang, kena belajar dengan orang, selain pada kita pergi kursus lah kalau ada masa. Kalau tak ada masa, kita pergi tengok kawan-kawan ajar, kita ikut. Tetapi jangan terlampau rigid sangat ikut sampai kita pening. Orang ni kata ni kan. Jadi kita gunakan cara yang paling mudah,
kita tengok ia berkesan pada pokok kita buat. So hari ni saya rasa itu saja perkongsian daripada Tok Alang Channel. Sekian, Assalamualaikum, bye bye.